Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ahmad Nubli, Maryam Ahmad, Imran Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzakkir Syukri, Selamat Suhasuh daripada Singapura. Shah Alam daripada Singapura. Aku menulis bukan kerana nama, daripada mana tak tahu. Ruqyah Hayat, Ayub Mojio, Dr. Nomizu, Izzat Isa, Masya Allah, daripada Sungai Petani, Kedah. Jazz Hasbullah daripada jauh, Seri Kembangan. Akram Syahmi, Masya Allah, daripada Kuantan. Rosnah Loman daripada Kelantan, Masya Allah. So kita datang balik, Masya Allah. Sahabat-sahabat Abdullah Azli Al-Fansuri, Masya Allah, daripada Sabah. Effie daripada Perth, Australia. Amir EVR, Assalamualaikum. Oh, jauh, Seri Kembangan, Masya Allah. Yang paling dekat sekali Effie ya, daripada Perth, Indonesia, Australia, Masya Allah. Ahmad Nubli, Kelantan ke Gombak ni, tak tahu mana. Masya Allah, masih di Kelantan, Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah. Sayyid Sofyan daripada mana? Ingatkan kembali mana ingatkan kembali tuan-tuan daripada mana, saya terlupa dah. Asy-Syahidi, Waalaikumsalam. Dekat dengan Seri Petaling ya. Dekat dengan Seri Petaling. Ahmad Nubli, saya masih di Pasir Mas, orang kaya. Pasir itu ada emas. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Masya Allah. Nik Safawi daripada Kerteh, Muhammad Nazaruddin Sahari daripada Kuching, Sayyid Sofyan daripada Selama, Perak, Masya Allah. Selayang, Muzakkir Dr. Muaziz Selayang, Halkah Bangi, Masya Allah, sekarang di Selayang. Muzakkir Syukri, saya di Selayang Ustaz, muhallah dengan Dr. Muaziz. Sebelum ini beliau, ya, Dr. Muaziz dah keluar dengan saya. Hisham, Insya Allah daripada mana? Nur Hisham daripada Johor. Ya, Johor pun daripada Keluang, Masya Allah. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 153 jilid kelima. Masih lagi di dalam bab kelebihan Al-Quran, tapi satu bab yang diasingkan sedikit oleh pengarangnya. Masya Allah. Abu Bay daripada jauh. Faizul Horian, Masya Allah, Barakallah fi. Ustaz Hanafiah daripada balik daripada panggilan pulau, iaitu di mana? Di Thailand. Masya Allah. Hadis ke 2198, golongan 12. Berita gembira kepada orang muhajir yang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalastu fi isabatin min du'afa'il muhajirin wa inna ba'dahum liyastadiru لبعض من الأرج وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول صلى الله عليه وسلم سكت القارئ وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا كنا نستمع إلى كتاب الله قال الحمد لله الذي جعل في أمتي
man umirtu an asbira nafsihi ma'ahum. Qala jalasa wasalatana liya'dila li nafsihi fina. Summa qala biyadihi hakadha atahallaku wa barazat wujuhuhum lahu. Qala abshiru ya ma'sara ma'alik al-muhajirin bin nur at-tami yawm al-qiyamah tadkhuluna al-jannah qabla aghniya'in nasi bi nisfi yawm wa zalika 500 sanah. Rawahu Abu Dawud. Ya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, satu ketika saya duduk bersama sekumpulan muhajirin, sahabat muhajirin yang miskin. Sebahagian mereka berselindung di sebalik sebahagian yang lain kerana tidak mampu menutup badan mereka dengan sempurna. Seorang qari membaca Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu berdiri berhampiran dengan kami. Apabila baginda SAW berada bersama kami, maka si qari itu pun memberhentikan bacaannya. Rasulullah SAW memberi salam lalu bertanya, apakah yang kalian sedang lakukan? Kami menjawab, kami mendengar Al-Quran. Lalu baginda SAW bersabda, Allahu Akbar. Lalu SAW bersabda, segala puji hanya bagi Allah yang menjadikan dalam kalangan umatku golongan yang aku diperintah bersabar dan duduk bersama mereka. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, baginda duduk di tengah kami supaya baginda berada sama jarak dengan kami. Kemudian baginda memanggil kami dengan isyarat tangan. Lalu para sahabat duduk mengelilingi baginda. Wajah-wajah mereka menghadap ke arahnya, iaitu ke arah baginda. Baginda SAW bersabda, gembiralah wahai muhajirin yang miskin dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Kalian akan memasuki syurga lebih awal daripada orang kaya setengah hari, yakni persamaan dengan 500 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa inna ba'dahum liyastatiru bi ba'din minal urji. Maksud daripada jumlah ini, jumlah tu maksudnya ayat lah, sentence lah. Jumlah dalam bahasa Arab kita panggil jumlah. Jumlah tu ialah satu ayat lah yang sempurna. Jumlah ini, sebab tu saya kata jumlah je, tuan-tuan boleh faham dah perkataan jumlah itu kan. Jumlah itu maksudnya sentence, maksudnya ayat dalam bahasa Melayu. So saya gunakan jumlah ini dalam bahasa Arab tapi dimelayukan. Tapi nampak macam jumlah tu hitungan lah. Jumlah tu ialah bilangan. Okey, tidak. Sebenarnya jumlah itu ialah ayat ataupun sentence. Ialah menerangkan kemiskinan para sahabat sehingga ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai pakaian yang cukup menutup tubuh badan mereka. Mereka tidak mempunyai pakaian yang cukup, akan duduk di belakang temannya supaya kawasan badannya tidak tertutup dapat dilindungi. Ada pendapat berkata kawasan yang tidak ditutup ialah kawasan selain aurat. Walaupun bukan aurat, namun para sahabat tetap berlindung kerana muruwah, iaitu menjaga harga diri dan membiarkan terbuka bersalahan dengan adab muasyarah dengan manusia, walaupun ia tidak termasuk kawasan aurat. Walaupun dia tak termasuk dalam kawasan aurat, tapi dia masih lagi berselindung. Allah Subhanahu wa taala setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun di dunia ini. Itu pada keadaan normal lah. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu.
So kalau setengah hari 500 tahun lah. Begitulah ayatnya. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu reasonnya daripada ayat itu supaya. Tapi ada juga di kalangan orang yang mana sehari itu lama baginya mengikut amal masing-masing. Tapi normally keadaan biasa 1000 tahun lah. Sebab satu hari di akhirat, satu hari sahaja akhirat ni, tapi 50,000 tahun dunia. Tapi kalau hari tu hari sehari di padang mahsyar lah. Akhirat tu maksudnya di padang mahsyar lah. Berdiri di padang mahsyar tu 50,000 tahun. Khair. Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat awalnya sahabat-sahabat berada dalam keadaan miskin lah. Tapi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kekayaan kepada mereka dengan harta yang melimpah ruah. Tetapi harta itu harta tadi dia tidak mengubah mereka. Cuma mereka rasa mereka terubah. Mereka merasa mereka dah rasa diubah. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka tak berubah pun. Mereka tak berubah pun. Bukan harta itu boleh mengubah mereka. Jadi sebab itu, bila di akhir hayat, mereka telah senang. Sayyidina Abu Hurairah sendiri dikata pada satu ketika dia telah menyapu hidungnya untuk membersihkan hidungnya dengan kain sutera. Dia kata Abu Hurairah, dulu nak makan pun tak ada, sekarang kain sutera pula dijadikan. Maksudnya hebatlah Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka futuhat dan kekayaan kepada sahabat. Tetapi kekayaan itu tidak mengubah pendirian mereka. Tapi cuma masih ada lagi sahabat-sahabat yang masih kekal dengan mengekalkan kemiskinan mereka. Walaupun mereka ada dengan kekayaan, tapi masih mengekalkan hidup kesederhanaan mereka. Khair, sakatat qari fasallama. Di sini dinyatakan bahawa Nabi memberi salam setelah qari memberhentikan pembacaannya. Nabi bagi salam, qari dah berhenti, Nabi bagi salam. Bila Nabi bagi salam, qari berhenti, Nabi pun bagi salam. Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata di dalam Al-Azkar, kitab beliau, bahawa jika seorang sedang sibuk membaca Al-Quran, maka padanya ada perbahasan. Mengikut Imam Al-Wahidi rahmatullahi alaih, awalnya tidak diucapkan salam kepada orang yang membaca Quran. Jika diucap, maka memadai dia menjawab dengan isyarat saja. Assalamualaikum. Dia tak berhentikan Waalaikumsalam, isyarat sah mengikutnya. Memadai dengan menjawab dengan isyarat. Namun Imam Nawawi berkata zahirnya tetap disunatkan memberi salam kepadanya dan wajib menjawab. Ini dalam kurungan 9. Ma zakarhu al-Imam Nawawi mahalluhu fi man lam yastaghriq qalbahu fi tadabbur wa illa fala yasunnu itbi. Itu yang dijawablah oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Okey, ma kuntum tasna'u. Nabi tanya dia. Nabi sengaja bertanya kepada sahabat supaya apabila mereka menjawab, mereka mendengar jawapan mereka bergembira. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi selepas itu isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil 'adati wal 'asiyyi yuriduna wajhah. Maksudnya, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan waktu petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Fajalasa wasatana. Imam Tibi rahmatullah alaih, Nabi duduk tengah kami, menukilkan bahawa Nabi duduk dengan sahabat menjadikan diri Nabi sama kedudukan dengan mereka kerana gharbah terhadap apa yang mereka lakukan dan tawaduk dengan kerana seronok raghbah Nabi itu. Nabi seronok, raghbah Nabi, cinta Nabi pada mereka, raghbah, gharbah Nabi. Raghbah ni maksudnya Nabi hatinya menyukai.
Dan satu lagi sifat Nabi tawaduk. Tadkhulunal jannah qabla aghniya'in nas. Nabi berkata, orang-orang miskin masuk syurga lebih awal setengah hari daripada orang kaya. Oh, orang miskin masuk awal. Maksud orang miskin di sini ialah orang yang soleh dan bersabar. Miskin yang soleh dan bersabar. Faqirun sabir. Dan maksud kaya di sini ialah ghaniyun syakir. Maksudnya orang kaya pun bukan yang orang kaya yang bukannya orang-orang yang sesat, tapi orang kaya yang bersyukur. Tapi si fakir yang sabir itu akan mendahului si ghani yang syukur itu 500 tahun dahulu. Hadis seterusnya 2199 kurungan 13. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid dan tertil. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darmi. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Zayyinu dengan suara tuan-tuan. Hiasilah, elokkanlah Al-Quran tadi. Zayyinu maksudnya menghiasi Al-Quran ialah membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil dan dengan suara yang lembut. Tak semestinya dengan suara yang merdu, sebab ada orang suara dia tak merdu tapi tajwid dia betul, tartil dia betul, suara dia masya-Allah lembut. Begitu juga sebagaimana yang diterangkan sebelum ini ialah bahawa Al-Quran adalah dibaca dengan elok huruf dan harakatnya. Adapun perbuatannya taghanni, membaca dengan bentuk nyanyian dengan Al-Quran sehingga menyebabkan berlaku kurang dan lebih pada huruf, maka ianya salah serta haram. Salah lah sebab kurang dan lebih dan berlaku perubahan pada huruf, sehingga sebahagian ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quran sedemikian berdosa. Dan jika seorang itu mengetahui dia membaca sedemikian, maka hendaklah dia melarang orang itu, melarang daripadanya, dan merupakan satu bid'ah yang teruk. Jadi maka hendaklah dia melarang orang itu, melarang daripadanya, dan ia merupakan sebab bacaan tadi teruk sangat. Itu ancaman orang yang lupa kepada Al-Quran. Hadis 2200 kurangan 14. Wa an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in yaqra'ul Qur'ana summa yansahu illa laqiyallaha yaumal qiyamah ajzama, rawahu Abu Daud wa Darimi. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu membaca Al-Quran kemudian dia melupakannya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan berpenyakit kusta. Hadis riwayat Imam Darmi. Man yansa'uhu, terdapat perbezaan pendapat dalam memaknakan jumlah ini. Summa yansahu, terdapat perbezaan pendapat dalam memaknakan. Kadang-kadang ayat dia tu panjang sikit. Maknanya makna ayat ini, makna jumlah ayat ini terdapat perbezaan. Mengikut mazhab Hanafi, lupa Al-Quran bermaksud tidak mampu membaca Al-Quran walaupun dengan cara melihat. Mengikut mazhab Syafi'i pula, maknanya ialah seorang yang hafal Al-Quran lalu lupa dan tidak boleh membacanya secara hifzan, secara hafazan. Maka ada juga berpendapat maksudnya ialah meninggalkan baca Al-Quran sama ada dia lupa atau tidak lupa. Syah Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi rahmatullahi alaihi berkata, maksud hadis ini ialah dia lupa akan
isti'dadnya, iaitu kebolehannya, iaitu dia tidak dapat membaca apa yang diingati tetapi tanpa dilihat. Lalu ghairil isti'dad, lupa ghair isti'dad, iaitu melihat pun tidak boleh membaca. Itu macam-macam lah apa yang disyarahkan. Maknanya di sini, maklumlah di sini bahawa seorang yang membaca Al-Quran dan lupa sebenarnya berdosa. Oleh itu, mempelajari Al-Quran dan tak boleh baca Al-Quran berdosa. Apatah lagi orang tak belajar. Oleh itu, hendaklah dia berusaha mencari jalan untuk menghilangkan kekurangan tersebut, bahkan dengan sentiasa membaca Al-Quran dan terus membaca berulang-ulang kali. Hadis ke-2201. Adakah boleh menghabiskan bacaan Al-Quran kurang daripada 3 hari? 3 hari baca tak sampai. Ada orang tu sehari sekali khatam. Tapi adakah orang yang boleh membaca 3 hari sekali? 3 hari sekali khatam. Wa an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lam yafqah man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min salasin. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Darimi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Amr bin As, seorang yang mengkhatam Al-Quran kurang daripada 3 hari tidak memahaminya dengan sempurna, tak dapat memahaminya dengan sempurna. Zahir hadis ini menerangkan ketidakwajaran. Mana zahir dia kata maknanya tak wajarlah mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Maksudnya tak boleh. Bila kita tengok pada zahirnya, apakah maksudnya tak boleh tu dalam masa 3 hari? Maksudnya lam yafqah. Apakah maksud lam yafqah di dalam hadis di atas? Apakah ma'dud dan apakah ma'dud bagi kalimah salasah? Berapakah tempoh yang wajar untuk mengkhatamkan Al-Quran? Dia banyak question. Jadi daripada satu hadis tadi, kita tengok secara zahir, maksudnya tak boleh kurang daripada 3 hari. Maksudnya kalau lepas ada 3 hari, satu Quran dapat dihabiskan, okeylah. Itu maksud secara zahir. Tapi zahir itu menerangkan ketidakwajaran mengkhatamkan Al-Quran kerana makna kurang daripada 3 hari. Jadi apa maksud hadis ni? Apa maksud tak lebih daripada 3 hari? Apa maksud perkataan lam yafqah dalam di atas? Apa maksud mahdud, bilangan kalimah? Mahdud ni maksudnya kalimah yang terhad dari 3 hari. Berapa tempoh yang wajar? Dan kalau tak boleh tu, berapa tempoh wajar yang sepatutnya Al-Quran itu dikhatamkan oleh seseorang? Jadi Imam Tibi mengatakan lam yafqah. Jadi ini kita ambil dasar qaul ulama, iaitu Imam Tibi berkata lam yafqah. Imam Tibi adalah guru kepada pengarang kedua, iaitu Imam Tibris rahmatullah alaih. Lam yafqah di sini ialah tidak memahami makna zahir bagi Al-Quran. Adapun memahami hakikat dan kehalusan Al-Quran, adapun untuk memahami hakikat dan kehalusan Al-Quran, maka menghabiskan seumur hidup pun tak dapat. Fatihah saja pun 3 bulan, Bismillah saja pun 10 bulan. So mendalam untuk memahami hakikatnya, seumur hidup pun tak mampu. Adapun memahami hakikat dan kehalusan Al-Quran, maka menghabiskan seumur hidup pun tidak dapat. Bahkan untuk memahami satu ayat atau satu kalimah pun tidak dapat diperolehi, kerana untuk memahami isi Al-Quran dalam tempoh 3 hari satu perkara yang terlalu jauh lah. Maksud ni terlalu jauh lah kalau kita tengok kepada sistem tu. Kalau kita tengok kepada tafsiran itu, kita tengok kaji satu persatu. Okey, perkataan nafi.
lam yafqah. Lam yafqah, perkataan nafi terhadap pemahaman dan bukan penafian terhadap ganjaran. Dia ada sedikit perbahasan malam ni. Jadi penafian terhadap pemahaman bukan bermakna penafian terhadap ganjaran pahala. Apa-apa keadaan sekalipun, ganjaran pasti akan dapat. Kefahaman manusia berbagai-bagai peringkat. Sebahagian orang memahami dengan teliti, iaitu mengambil masa yang kurang untuk memahami. Sebahagian orang yang memahami dengan lebih teliti. Sebahagian orang yang memahami lebih teliti, iaitu mengambil masa yang kurang untuk memahami hakikat dan kehalusan Al-Quran. Dan sebahagian orang yang kefahamannya rendah. Ada orang level dia tinggi, ada orang level dia rendah. Walaupun dia mengambil masa yang lama, dia tetap tidak mampu memahami Al-Quran. Manusia ini terbahagi kepada 3 peringkat. Sebelum tu kita dah bagi tahu di segi maksudnya IQ lah. Satu di segi IQ. So IQ tu tidak menunjukkan kebijaksanaan, tapi IQ tu intelligent. Tapi sebenarnya dia kata IQ, intelligent quotient, nak menunjukkan kadar kebijaksanaan. Tetapi kejayaan itu dia bergantung kepada SQ dan EQ, emotional dan spiritual. Kita ada tiga. Kita ada tiga IQ, intelligent. Kita kata I, intelligent, S, E, emotional, dan S, spiritual. Itu kalau kita tengok dari segi spiritual, kita tengok dari segi kerohanian dan emotional, iaitu emotional, iaitu daripada akhlak, daripada emotional, daripada akhlak lah. Emotional tu macam mana kita dapat jaga perasaan kita, emotional kita. So daripada intelligent ni pula, daripada kepandaian ni pula, manusia terbahagi kepada 3. Ada yang level tinggi, isyarat pun dah faham. Ada orang yang mana Masya Allah, kita terang sedikit, dia dah faham. Ada orang yang kita terang panjang dah, Masya Allah, dia sederhana penerangan dan dia boleh faham. Ada orang Masya Allah sampai bila-bila dia tak faham. Jadi 3 golongan. Okey, telah kita bincangkan dahulu. Golongan sederhana boleh mengatasi golongan yang cerdik pandai. Golongan sederhana boleh mengatasi golongan cerdik pandai. Dulu kita bincangkan, ingat tak? Tak tahulah ingat ke tak. Biasanya golongan pemimpin dia daripada level sederhana. Orang yang mempunyai kepimpinan dia level sederhana saja, tapi dia boleh memimpin. Ada orang dia level tinggi, level tu high class punya level, tapi dia dipimpin. Orang accountant, orang mas kita katakan orang-orang lawyer, orang-orang doktor, engineer, dia dipimpin oleh orang-orang sastra aja. Orang-orang accountant saja. So accountant ni dia sederhana saja, pemikir orang yang sederhana lah. Dia belajar accountant ni, tapi orang-orang level-level tinggi. Tapi accountant ni dia lebih hebat daripada orang yang kelas pertama. Maksudnya orang yang sederhana ni dia boleh melampaui mereka yang hebat, mereka yang mana kepandaian yang tinggi. Tapi ada syarat dia lah. Ada syarat dia. Kalau itu dalam kita kata dari segi persekolahan dan sebagainya. Tapi dari segi agama ni, orang tu dia boleh mengatasi dengan sebab sifatnya, dan dengan sifat spiritualnya. So dia mengatasi orang-orang yang terdahulu. Nabi kata rubba muballighin au amin sami'in. Orang yang mendengar, orang yang disampaikan kepadanya melebihi mengingati daripada orang yang
mendengar hadis itu daripadaku. Tapi golongan ketiga ni yang terlalu ghabi kita panggil. Golongan ni dia nak faham memang tak boleh dah. Dia nak faham memang tak boleh dah. Maka cukup sekadar baginya atas kelepasan kefarduan, fardu ain, benda-benda basic diajar kepadanya atas tuntutan agama yang telah difardukan ke atasnya. Cukuplah. Maknanya dia tak boleh nak pergi tinggi dah. Okeylah, ilmu kita belajar maknanya ilmu untuk menghadapi kehidupan. InsyaAllah ilmu untuk cari makan. So boleh. So dia nak pergi tinggi tak boleh. Jadi ada peringkat-peringkat tadi. Itu dia sebenarnya jumlah tadi jumlah muqtaridah. Cuma sebenarnya sini dia nak terang benda lain. Cuma saya nak beritahu pada tuan-tuan saja. Okey. Pergi situ. Jadi mengikut ulama salaf, sebahagian orang memaknakan hadis ini secara zahir, iaitu amalan mereka tidak akan jadi amalan mereka ialah tidak akan mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari dan dianggap makruh. Jadi ada juga di kalangan ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, bukan salafi, ulama salaf ni fahaman dahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Dia memahami, ada di kalangan mereka memahami zahir makna. Atas makna zahir tadi, mereka telah menghukumkan orang yang menghabiskan Al-Quran tidak kurang sebelum 3 hari, hukumnya makruh. Sebahagian pula menganggap sebaliknya, kerana ada juga di kalangan masyarakat yang mengkhatam Al-Quran 1 malam. Ada yang mahir lagi 2 kali khatam 1 malam. Yang lebih mahir lagi 3 kali sehari. Bahkan ada yang khatam dalam 1 rakaat, seperti Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tu 3 rakaat tarawih, 3 rakaat witir aja, atau 1 rakaat witir telah khatamkan 1 Al-Quran. So tak boleh ke? Bukan 1 hari, 1 rakaat saja, witir, rakaat witir saja telah habiskan Al-Quran. Ingat sikit-sikit, molek dapat fresh malam ni. Okey. Jadi ingat sikit, selama dah cerita tu, hak mula-mula cerita setahun tu. So tuan-tuan dah tak ulang kaji. Tuan-tuan tak ulang kaji. So InsyaAllah sebab tu dia kena tengok balik, ulang kaji balik ulang kaji. Saya ulang kaji tiap-tiap tahun. Dah 22 tahun dah ulang kaji, duk baca, duk apa, itu pun tak faham-faham. Okey. Mungkin ada pendapat bahawa hadis ini bergantung kepada manusia yang pelbagai. Sebab tu kita kata tengok pada keadaan masyarakat, situasi individu tadi. Dalam kalangan mereka ada yang memahami jika mengkhatamkan Al-Quran kurang 3 hari mengikut zahir tak faham Al-Quran, maka bagi pendapat mereka hadis ini adalah menafikan kefahaman. Tetapi jika dibaca kurang daripada 3 hari tetap mendapat ganjaran pahalanya. Sebahagian menghabiskan 2 bulan, sebahagian orang menghabiskan 2 bulan, sebahagian orang pula sebulan, sebahagian pula 10 hari, sebahagian 7 hari. Kebiasaan amalan sahabat dan ulama ialah menghabiskan Al-Quran dalam masa 7 hari. Berkebetulan, bersepakat dengan hadis. Bukan berkebetulan, ini sepakat. Kebetulan pula, tapi tuan-tuan faham dah, sepakatlah. Berkebetulan, bukan tak ada benda ni, bukan ada secara kebetulan, tak, bersepakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, khatamkanlah Al-Quran dalam masa 7 hari dan jangan lebih daripadanya. Ada juga keadaan itu. Jadi perbahasan maksudnya apa? Perbahasan yang pertama iaitu
ketidakwajaran mengkhatamkan Al-Quran. Itu kalau maksud saya. Apa maksud dia ketidakwajaran tadi? Okey, apa maksud khatamul ahzab? Ada satu lagi maksud khatamul ahzab. Mengikut istilah orang-orang arifin yang bijaksana, menghabiskan Al-Quran dalam masa 7 hari dipanggil khatamul ahzab. Sebahagian pula berpendapat ia adalah cara menghabiskan Al-Quran dalam masa 7 hari dengan jadual seperti berikut. Bermula hari Jumaat daripada awal Quran hingga ke surah Al-Ma'idah. Sabtu surah An'am hingga surah Taubat. Ahad surah Yunus hingga ke surah Maryam. Isnin surah Taha hingga surah Qasas. Selasa surah Al-Ankabut hingga surah Sad. Rabu surah Az-Zumar hingga ke surah Ar-Rahman. Khamis surah Ar-Waqi'ah hingga ke akhirnya. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, hadis ini hukumnya mengikut kepelbagaian manusia, yakni dari sudut kurang kefahaman dan ilmu. Oleh itu, mereka yang mempunyai ilmu Al-Quran dan mampu untuk memahami kedalaman Al-Quran, maka dibenarkan membaca dan mengkhatamkannya dalam tempoh yang singkat. Walaupun membaca dengan waktu yang singkat pun mereka masih mampu. Walaupun membaca dengan waktu yang singkat pun mereka masih mampu memahami Al-Quran dengan mudah. Ini adalah untuk mereka yang mempunyai ilmu yang luas, ataupun mereka yang menyibukkan diri membuat keputusan terhadap pergaduhan seseorang atau sibuk dengan mana-mana kerja, maka hendaklah memadai dengan membaca Al-Quran asalkan kerjanya dapat diselesaikan dan tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Begitu juga ada mereka yang menghasilkan ilmu dan banyak mencari keperluan keluarga. Hukum bagi mereka ini adalah seperti hukum qadhi. Hukum mereka ini seperti di atas ialah seperti hukum qadhi. Maknanya hukum tu berbeza-beza lah. Hukum qadhi kan, bila qadhi hukum dia keadaan berbeza-beza sedikit. Selain daripada mereka ini, hukumnya sebanyak mana boleh membaca Al-Quran, bacalah dengan syarat baca tidak menjemukan dan tidak boleh menunaikan dan boleh menunaikan lafaz Al-Quran seperti yang dikehendaki. Jadi dia keperbagaian keadaan orang. So hadis ini tidak melihat kepada zahirnya sahaja. Okey. Membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring lebih afdal daripada suara perlahan. Suara nyaring afdal juga, kata suara perlahan lebih afdal. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun gharibun. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring seperti orang yang melakukan sedekah secara terang-terangan. Seorang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti seorang yang melakukan sedekah dengan sembunyi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih berkata hadis ini hasan lagi qarib. Okey, memberi sedekah secara sembunyi lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Ini adalah mafhum hadis dan ia membawa kepada mafhum hadis, iaitu membaca Al-Quran dengan perlahan lebih afdal daripada membaca dengan kuat. Jadi Imam Tibi berkata dalam hadis, iaitu athar
yang menisbahkan fadilat bacaan secara perlahan, dan ada juga mensabitkan bacaan yang kuat. Ada orang kata baca Quran kuat boleh, baca Quran sikit tak boleh. Ada orang kata sedekah secara, kalau kita tengok sedekah secara sembunyi, okey, sedekah secara senyap, dia lebih kata lebih ikhlas lah daripada sedekah secara terang-terangan. So tidak, dia keadaan yang berbeza. Sebab kita dapat tahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia bersedekah, datangnya duit daripada Amir Muawiyah 70,000 kali dengan 40, lebih kurang 2.8 juta dia dapat. Zaman value sekarang lah. Maka harta tu dia belanjakan tak sampai setengah hari dah habis. So kenapa dapat kita tahu? Bermakna dia lakukan benda tu secara terang-terangan. Jadi maksudnya sedekah dengan terang-terangan tak menafikan pahala. Sebab dia memberi galakan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah tu kita boleh serlahkan, kita boleh hebohkan atas dasar untuk memberi galakan pada orang lain supaya juga menginfak dan melakukan perbuatan tersebut. So dia tidak. Jadi sebab itu kita nak tatbik. Sebab itu kita nak cari mana jalan kesinambungannya. Imam Tibi berkata, jadi kita cari jalan kesinambungan. Jadi tatbik antara keduanya ialah menghamalkan, iaitu memaksudkan pada keadaan berbeza. Kita hamal maksudnya kita maksudkan dia pada perkataan yang berbeza. Athar yang mensabitkan bacaan secara perlahan adalah untuk orang yang dikhawatirinya. Oleh itu membaca perlahan dapat menyelamatkan dirinya daripada riya. Asal athar yang mensabitkan Al-Quran secara nyaring dan kuat pula adalah untuk orang yang tidak khawatiri riya. Dia tak ada khawatiri riya pun, dengan syarat suara yang kuat tidak mengganggu orang yang sedang bersolat, tidur, dan tidak juga menyusahkan orang lain. Kenapa ini dikatakan? Kenapa itu dikatakan membaca dengan kuat lebih afdal? Tapi hadis ni kata baca lebih kuat afdal. Kita bincang baca ada, baca lebih berara perlahan lebih afdal, kerana ia memberi faedah kepada orang lain, seperti memperdengarkan Al-Quran, boleh belajar Al-Quran dengan mendengarnya berkali-kali, menjadi asyik dengan Al-Quran, atau kerana ia syiar agama. Begitu juga membaca dengan kuat dapat menghindarkan kelalaian hati, menghilangkan mengantuk, dan menjadi sebab kepada orang lain melakukan ibadat dengan seronok. Bagaimana barang siapa yang mempunyai niat-niat seperti ini, baginya membaca Al-Quran dengan suara yang kuat adalah afdal. So dia tengok kepada iktibar, maksudnya dia tengok kepada muktabar. Dari sudut mana iktibar tersebut? Perintah mengikuti Al-Quran dengan sempurna. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran itu dengan sempurna. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah, hadis ke-2203, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ma amana bil Quran man istahalla maharimahu, rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun laisa isnaduhu biqawi. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan Al-Quran seorang yang menghalalkan perkara yang haram di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau berkata hadis ini sanadnya tak kuat. Ma amana bil Quran. Apa maksud? Hadis ni ialah dengan mempunyai dua taujih, dua kesimpulan. Dua taujih maksud dua kesimpulan. Pertama ialah seorang yang menganggap halal sesuatu yang diharamkan
di dalam Al-Quran seperti orang dalam Al-Quran orang seperti ini kafir, dan seorang yang menjadi kafir bagaimana boleh beriman dengan Al-Quran. Asal dia tengok daripada situ. Sebab apa? Dia menafikan. Bila menafi dia kafir. Munafik maka dia tak berimanlah pada Quran sebab dia tak percaya pada Quran. Dia menafikan Quran. Taujih yang kedua, pertimbangan yang kedua, maksud yang kedua ialah seorang itu tidak mencapai iman yang sempurna jika melakukan perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. So penafian tu penafian nafsi iman atau penafian kamilul iman, kesempurnaan iman atau ketiadaan iman. Okey. Di dalam Al-Quran diharamkan sekian-sekian perkara, namun di dalam muamalat seharian dia masih melakukan perkara itu. Sekian-sekian, namun di dalam muamalat seharian dia masih melakukan perkara itu walaupun diharamkan. Jadi tengok keadaan tu macam itulah. Qiraat yang dibaca oleh Nabi. Qiraat yang dibaca oleh Nabi. Wa an Lais ibn Sa'id an ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu an Ya'lam ibn Mumallik annahu sa'ala Ummi Salamah an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i. Hadrat Lais bin Sa'ad rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Hadrat Ibnu Abi Mulaikah rahmatullahi alaih daripada Hadrat Ya'ya bin Mumaluk rahmatullahi alaih bahawa beliau telah bertanya kepada Sayyidatuna Ummu Salamah, isteri baginda, mengenai bacaan Rasulullah. Beliau menjawab, Sayyidatuna Ummu Salamah menjawab, mensifatkan bacaan Nabi itu dengan bacaan yang jelas, satu huruf dan satu huruf. Maksudnya ialah Nabi membaca Al-Quran dengan tartil dan membaca Al-Quran dengan tajwid. Imam Tibi berkata bahawa maksud Sayyidatuna Salamah ialah ada dua. Pertama ialah beliau memperdengarkan bacaan Al-Quran seperti mana yang dilafazkan oleh Nabi kepada beliau sewaktu Nabi membaca Al-Quran kepadanya. Macam mana Nabi Quran baca Quran, dia beritahu. Kedua, beliau menerangkan kaifiat macam keadaan kaifiat qiraat Nabi. Dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Nabi membaca satu surah dengan tertil. Aku lebih gembira daripada membaca surah seluruh Al-Quran tanpa tertil. Itu keadaan-keadaan yang menyatakan demikianlah. So kita baca satu hadis lagi untuk kita berhenti. Cara Nabi waqaf dalam membaca Al-Quran. Wa an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu summa yaqulu ar-rahmanir rahim summa yaqifu wa Tirmizi wa qala laysa isnaduhu bimuttasil li'anna Lais rawa hadzal haditsa an Abi Mulaikah an Ja'lan ibni mamlakah an Ummi Salamah hadisul Laisu asahhu. Sayyidina Hadrat Ibnu Jurayj rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Hadrat Ibnu Abi Mulaikah daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti pada hujung ayat, maka baginda membaca misalnya Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bagi berhenti, baginda membaca ar-rahmanir rahim, kemudian baginda berhenti.
Hazrat Lais meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Ya'la bin Mumallaq, daripada Ummu Salamah. Hadis lain lebih sahih daripada hadis Ibnu Jurayh. Qar yuqatti'u qira'atahu. Maksud ayat ini ialah berhenti pada hujung ayat. Kan dia ada tempat noktah tu, berhenti tu hujung. Zahir hadis ini ialah Nabi membaca surah Fatihah, baginda berhenti pada setiap hujung ayat. Imam Tarbusi, iaitu dalam mazhab Hanafi, berkata dalam kitabnya Al-Musayyar bahawa apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak cepat dari segi lurah bahasa dan sirahnya tidak disukai oleh ahlul balaghah. Bahkan wakaf tam pada surah Fatihah ialah Malik Yaumiddin. Bagaimanapun hadis ini menyebut Nabi wakaf pada hujung ayat, sedangkan baginda merupakan orang yang paling fasih dan paling sempurna balaghahnya. Okey, pada perkara ini ada perbahasan dalam kalangan ulama, iaitu jika ayat itu masih ada ta'alluq lafzi, ada hubungan dengan dari sudut lafaz. Ta'alluq lafzi ni hubungan dari sudut lafaz dengan ayat selepasnya. Mana bila ayat datang selepasnya ada ayat yang mana dia ada hubungan dari sudut lafaz, maka adalah disunatkan berhenti atau sambung, seperti ayat kedua surah Fatihah, ta'alluq mausufus sifat, mausuf dan sifat. Pada pendapat pertama berkata begitu juga disunatkan kerana ia adalah sabit daripada hadis, dan kemuliaan dan kesempurnaan hanyalah dalam mengikut Al-Quran, mengikut sunnah dan cara Sayyidul Khalaq. Pendapat yang kedua berkata tidak. Bahkan jika ayat itu masih ada ta'alluq lafzi dengan ayat selepasnya, maka menyambungnya lebih afdal. Maka terpaksa mentakwil hadis di atas bahawa sama ada sanadnya tidak kuat dan tidak boleh dijadikan hujah, dan mentakwil matannya. Jika kala mereka pada sanad, maka ia seperti dinukilkan oleh Khatib Tibris, iaitu hadis ini sanadnya munqati'. Jika mentakwil matan, maka mereka berkata tujuan Rasulullah berhenti pada hujung ayat ialah untuk menerangkan di manakah hujung ayat tersebut, di manakah tempat noktah ayat tadi. Begitu. Pelik sikit. Lepas tu kita masuk ke fasal ketiga. So kita akan jumpa lagi hari Isnin ni fasal ketiga. So kita berhenti setakat tu dulu. Malam ni kita berhenti setakat ni dulu. So kita akan sambung ya. Kita akan sambung hari Jumaat ni. Pada siapa yang belum lagi berdaftar, boleh berdaftar di kalangan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi bab muqaddimah di dalam jilid 1. Dulu kita tak baca, cuma saya ambil 6 di kalangan doa yang dihadapkan oleh pengarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya akhir muqaddimah. Muqaddimah ni dia ada cara yang panjang. Itu tak diterangkan dan sengaja tak dijelaskan supaya insya-Allah satu masa nanti bila tuan-tuan dah hebat, tuan-tuan dah maksudnya dah jadi friendly lah dengan hadis-hadis ni, dah menjadi teman kepada hadis-hadis ni dan kitab ni, so baru kita akan dapat memahami dengan mudah apa yang nak diberitahu oleh pengarang dalam kitabnya, di dalam muqaddimah kitabnya, pendahuluan kitabnya tadi. Di situlah insya-Allah
Jadi insya-Allah lah kita akan diterangkan nanti. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk menghadiri sesi tadi pada hari Jumaat malam tadi, insya-Allah 1.5 jam. So kita balik kembali kepada tuan-tuan bolehlah mutalaah dulu sikit, tengok apa ayatnya, mukaddimahnya, dan apa pula dari segi bacaan-bacaan. Jadi tuan-tuan baca, so kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana qasabana wa kanna'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.